Okey, kita sambung. Pengiraan mengira cukai jalan. Itu kita dah buat cukai pendapatan. So, cukai jalan dia tak adalah complicated macam cukai pendapatan. Cukai jalan mudah je. Tengok muka surat 111 ya, buku teks. Okey, cukai jalan dikenakan berdasarkan kapasiti enjin. Okey, kalau enjin tu kapasiti dia lebih tinggi, jadi cukai yang dikenakan selalunya akan lebih tinggi. Contoh, kadar cukai jalan motosikal. Dia dah bagi satu jadual. So, dia bagi satu masalah. Encik Chong memiliki sebuah motosikal kapasiti enjin 260cc. Hitung cukai jalan untuk motosikalnya. So, kita pilih saja dalam jadual dekat mana 260 berada. Julat antara 251 hingga 500. Jadi, cukai jalan yang dikenakan kepadanya adalah RM30. Mudah je kan? Okey, jadual di bawah nombor 7, contoh 7 menunjukkan kadar cukai jalan kereta persendirian di semenanjung Malaysia. Dia bagi satu jadual. Dan masalah dia, Alan memiliki dua buah kereta. Kereta yang pertama 859cc. Kereta yang kedua 1997cc. Hitungkan cukai jalan kedua-dua kereta. Okay, so kereta yang pertama 859 berada dalam julat 1000cc ke bawah. So dia dah kena RM20 untuk kereta yang pertama. RM20. Kereta yang kedua 1997 berada dalam julat yang 1801 hingga 2000. Okey. Jadi dekat sini dia ada satu syarat. Ni. Kat sini mula-mula dia dikenakan RM280. So adalah RM280. 50 sen bagi setiap sisi melebihi 1800. Okey, kita tengok sisi dia berapa? 1997 jadi 1997 dia dah lebih berapa? Tolaklah 1800. So lebihan ini perlu didarabkan dengan 50 sen, 0.5. Nampak dia buat ni. So, berapa lebihan kenalah tambah dengan kadar asas 280. Dengan kadar progresif ni lebihan lah. Lebihan 1800. Kalau tak lebih tak payah darab. Kalau lebih kena buat lah. So, dah dapat nilai dia. Tengok, tambahkan. Dapatlah 378.50. So, satu kereta RM20. Satu kereta lagi RM378.50. So, kat sini dia tak suruh jumlahkan. Asing lah dua kereta. Okey. Okey, muka surat 112. Bagaimana mengira cukai pintu? Cukai pintu pula. Macam mana? Kadar cukai pintu ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Ya. Jumlah cukai dibayar selalunya bergantung kepada setiap tahun bergantung kadar cukai dikenakan atas nilai tahunan. Jumlah cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu darab nilai tahunan. Okey, nilai tahunan dia akan bagi. Jadi, kadar nak dapat nilai cukai pintu kita, darabkan je dengan kadar cukai pintu. Kadar cukai pintu dia akan bagi dalam peratus selalunya lah. Okey, tengok contoh 8. Mariani memiliki sebuah kediaman. Nilai tahunan dia bagi nilai tahunan dan kadar cukai pintu 5%. Jadi 5% daripada nilai tahunan. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariani untuk setengah tahun. Setengah tahun maksudnya kamu kena bahagi 2 cukai pintu tu. Okey, setiap setengah tahun. Yang kita kira ni adalah untuk setahun. Satu 5% darab dengan 6580. Dapatlah 329 setahun. So, kenalah bahagi 2 sebab dia nak dalam setengah tahun. 5% adalah 5/100. Itu cukai pintu. Mudah juga. Okey, yang ketiga, bagaimana mengira cukai tanah? Cukai tanah adalah keluasan tanah darab dengan kadar cukai tanah setiap unit luas. Ini pun mudah je. Tengok je dalam soalan. Kamu tak payah hafal rumah pun tak apa. Tengok soalan pun dah tahu nak darab yang mana. Encik Hamid memiliki sebuah rumah luas dia 130 meter persegi.
Kadar cukai tanah dikenakan adalah 0.43 sen setiap meter persegi. So, darab je lah. Hitung jumlah cukai tanah setiap tahun, darab je. 0.43 darab 130 meter dapat RM55.90 setahun. Okay. Okay. Next. Bagaimana mengira cukai jualan dan perkhidmatan? Okey, cukai jualan perkhidmatan berbeza. Kadang-kadang cukai jualan dulu. Cukai jualan kadang-kadang 5%. Kadang-kadang 10%. Ikutlah dia bagi soalan berapa. Yang ni pun tak payah hafal rumus pun. Tengok soalan kita tahu dah kita nak darab. Kadar-kadar lain bergantung pada barangan yang ditetapkan. Manakala kadar cukai perkhidmatan nilai 6%. Okey. Cukai perkhidmatan 6%. Selalunya kalau sewa rumah, tengoklah perkhidmatan apa. Kalau perkhidmatan macam restoran ke apa ke, dia akan macam perkhidmatan, dia darablah dengan jumlah bayaran yang kita dikenakan tu. So dia dapatlah kadar perkhidmatan dia. Okay, Sofia contoh, Sofia disewa bilik. Sekarang ni perkhidmatan hotel dengan harga 240 semalam. Sofia menginap hotel itu untuk 2 malam. So dia akan dikenakan perkhidmatan tu 2 kali lah sebab 2 malam. Diberi bahawa hotel mengenakan cukai perkhidmatan 6%. Hitung cukai perkhidmatan. So cukai perkhidmatan akan dikenakan daripada berapa bayaran yang kena dikenakan untuk dibayar sewa tu lah. Sewa hotel 240. So darablah dengan 2 sebab dia menginap 2 malam. Okay. 6% adalah 6%. So dapatlah cukai perkhidmatan RM28.80. Ni baru cukai perkhidmatan. Dia belum bayar sewa hotel lagi. Dia kena darab pula sewa hotel. Kalau dia nak berapa jumlah sebenar yang dia kena bayar, 240 tu darab 2 pula, 2 malam. Tambah pula dengan perkhidmatan dia dikenakan RM28.80. Nah, ini kalau dia tanya berapa jumlah yang dia kena bayar bila dia nak keluar daripada hotel. Okay. So, tamatlah kita punya pengiraan ni. Apa lagi? Buat latihan lah. Latihan kendiri part pun 1C dah buat ya. Ikutkan dah buat lah kalau korang buat. Jadi, sambunglah buat. Yang ni pun cikgu dah suruh buat nombor 5. So, sambung buat nombor 6. 7, 8, 9. Sikit je. 6, 7, 8, 9. Lagi kita tengok buku kerja kena buat apa.